Selamat petang. Selamat datang ke sesi live nombor 9. Ini tangan saya. Malam ni saya tukar dekorasi saya. Hari ini saya curi daripada pasu mak mentua saya. Saya tak tahu apa ni, dia letak di sana. Sebelum ni saya letak ini, ayah saya kata, wah cantik juga pasu tu. Ambillah. Malam ni saya curi dia punya ini pula. Nanti letak balik lah, tak curi habis. Okey. Malam ni saya ingat akan kongsikan topik tentang cara untuk jimatkan penggunaan minyak kereta. Sebenarnya tip ni ada 10, tapi yang tip nombor satu tak berapa pastilah. Tapi saya masih akan sharekan 10 tip. Walaupun saya akan sharekan 10 tip, actually satu tip nombor satu nanti saya akan sharekan tu saya tak berapa pasti. Tapi nanti kalau sesiapa antara anda yang ketahui sama ada tip nombor satu saya itu betul atau tidak, sila beritahu di komen ya. Saya akan apa khabar semua, dah makan? Jangan tonton sesi live saya daripada kereta. Kalau anda tak memandu bolehlah tengok. Kalau memandu jangan tengok, nanti aksiden susah. Saya tak tanggung tu, okey. Hari ini saya ada Incredible Hulk punya tangan juga untuk temani malam saya ini. Okey, seperti yang saya kata tadi, malam ni saya akan sharekan tip tentang macam mana nak jimatkan penggunaan minyak. Minyak kan sering naik harga. So kadang-kadang cara kegunaan kereta kita yang sedikit bermasalah lah. Tak tahu pula bila kerajaan akan tukar harga minyak kita, dengan kata nak tukar kepada tiap-tiap minggu. Sekarang sebulan sekali. Tak tahu bila lah dia nak tukar kepada tiap-tiap minggu. Nanti saya update di Facebook kalau dia tukar tiap-tiap minggu pula. Sibuk saya nanti. Tiap-tiap minggu saya kena update berapa harga minyak sekarang. Okey. Okey. Sudah ada cukup orang, saya akan mulakan sharing saya. Di dalam daripada apa yang saya tulis sana, saya ada 10 tip. 9 tip macam mana nak jimatkan penggunaan minyak. Sebenarnya ada nombor satu saya tak berapa pasti. Nanti kamu beritahu, kalau kamu tahu sama ada tip saya nombor satu itu betul atau tidak, sila komen ya. Sebelum tu saya akan jawab soalan Tuan Amirul Rashid yang tanya, bos nak tanya Azhar ada tak? Ada 2. Cepat PM kita kelak ya. Saya takkan jawab soalan tentang sale di sini, tapi kalau kamu PM saya nanti kita akan hubungi anda. Okey. Seperti yang semua orang ingin tahu macam mana nak jimat penggunaan minyak. Tip nombor 1, saya tak pasti. Anda boleh betulkan saya jika kamu rasa teori ini tak betul. Dengar khabar. Tip nombor 1, dengar khabar. Isi minyak ketika waktu pagi ataupun waktu malam. Jangan isi minyak ketika matahari terik. Dengar khabar, pagi dengan malam, bila suhu dia sejuk, minyak tu lebih padat. Adakah begitu? Saya tak pasti. Itu pasal saya tulis tip 9. Ini saya tak pasti. Okey, sekali lagi saya ulangkan. Isikan minyak sewaktu pagi ataupun waktu malam bila suhu cuaca tak begitu panas. Dengan khabar kalau sudah panas dia kembang. So minyak yang masuk ke dalam kereta kamu kurang. Adakah begitu? Okey. Tip nombor 1 yang saya tak pasti ialah isi minyak waktu pagi ataupun malam bila suhu tidak begitu panas. Okey. Nombor 2. Periksa, ini saya ada share selasa lalu tentang kadar angin di tayar kamu 44. Sangat penting untuk cekkan tayar anda. Time hujan pun boleh. Ya, Tuan Justin, time hujan boleh tapi pastikan ada teduh lah. Tuan Justin tahu ke sama ada teori ni betul untuk isikan minyak masa suhu yang tak begitu panas? Saya tak pasti. Saya bukan belajar engineering, saya tak tahu. Okey, nombor 2 tadi saya kata, pastikan kamu cek tayar, kadar tayar kamu setiap bulan lah. Saya cek. Saya tak berapa cek pun. Saya akan tengok tayar saya lah. Kalau kempis saya akan pergi pump angin. Angin pun free lah, macam saya kata hari Selasa. Angin pun free. So pastikan kamu cek. Kalau bukan saja sekadar anda akan gunakan lebih banyak minyak, tayar kamu juga akan cepat haus.
kerana anginnya tak cukup. Cuba, okey, saya gunakan ni sebagai tayar ya. Cuba bayangkan kalau dia kempis, kan dia lebih banyak permukaan yang kena jalan. So pastikan dia punya angin cukup, so, supaya dia tak akan makan begitu banyak minyak. Okey, nombor 2 ialah pastikan kamu cek tayar kamu, pastikan dia cukup angin ya. Tiap-tiap bulan lah, sebulan sekali pergi cek, isikan, kan ada elektronik sekarang, senang lah cek. Okey, tip nombor 3 seperti sesi-sesi yang saya lalu, jika anda ada apa-apa soalan, boleh tanya saya akan berhentikan sesi saya ini dan jawabkan soalan anda ya. Jangan malu-malu pula ya, jangan bagi saya seorang cakap aja ya. Sila komen kalau nak lain-lain soalan, sila tanya. Saya akan berhentikan sesi saya. Saya tahu sampai nampak siapa yang bagi. Ya, belanjalah skill like atau hard love ke. Janganlah saya seorang yang cakap aja. Sudah makan ke? Okey, saya teruskan dengan tip nombor 3. Jangan speeding sangat. Ikutlah ikutlah tahap kelajuan. Thank you kepada like Asha. Bagus. Ikutkan tahap kelajuan, jangan need for speed ya. Lagi laju kereta kamu, lagi makan minyak ya. Ya memang kamu sampai lebih cepat, tapi minyak. Thank you. Terima kasih. Saya pun cinta anda. Saya bagi kamu Hulk Hogan bear punch dulu. Okey. Boleh bagi soalan-soalan jika anda ada. Okey, macam saya kata tadi, perlahankan kereta anda. Dan ikut tahap lah, janganlah cepat sangat. Nombor 1 safety, nombor 2 dia akan makan minyak. Okey, inilah dia punya technical specs ya. Kenderaan yang dipandu pada kelajuan ada smiley pula. Yang dipandukan pada kelajuan lebih daripada 110 km sejam akan menggunakan 20% lebih minyak daripada kalau pandu lebih kurang daripada tu. Saya pun kena sudah insaf lah, saya kena pandu lebih slow. Tahukah kamu, ada satu tahun saya pandu 120-130. Dalam satu tahun saya kena 8 saman. Aduh, menangis tahun tu. Lepas tu saya kata tak ada lah. Ada auto cruise 100-110 cukup lah. Selain daripada jimat minyak, jimat daripada kena saman juga ya. Mahal loh 8 tu lebih kurang setiap 2 bulan saya kena satu kali lah. Ya, okey. Kelajuan yang optimal ialah di dalam 90 sampai 100 km sejam lah, untuk tidak makan begitu banyak minyak. Okey. Tip nombor 5. Ada yang kaki-kaki merokok tu ya, selalu buka lah tingkap. Buka tingkap untuk memandu. Tidak bagus ya, kerana kereta let's say ini kereta ada aerodynamic ya. Dia mari, dia akan naik, angin akan datang, dia akan naik, dia akan lepaskan. So angin juga adalah satu resistance juga. Kalau kamu buka tingkap di sebelah tepi, angin dia akan masuk dalam, dia akan lebih berat. So kereta perlu gunakan lebih tenaga. Ini fizik lah, agak-agak daripada sekolah. Dah lama dah, berapa tahun, 20 lebih tahun dah keluar daripada sekolah. So angin dia akan masuk dalam kereta akan lagi lebih berat. Okey, lebih minyak akan digunakan untuk pergi ke hadapan. So bila memandu, jangan buka tingkap ya. Kalau kamu nak angin, bukalah yang circulate air di dalam kereta tu, jangan buka tingkap ya. Okey, jangan memandu. Inilah statistik, kalau kamu memandu dengan cermin terbuka, dia akan kurangkan kecekapan bahan bakar sebanyak 10%. So kalau minyak tu RM1, kamu sudah rugi 10 sen lah tiap-tiap kali ya. Okey, biar saya repeat lagi. Tip nombor 1 ialah, yang saya tak pasti ialah, pumpkan minyak apabila cuaca tak begitu panas. Dengan khabar, ada orang kata lagi panas lagilah kamu guna banyak minyak. Bila kamu pump, faham maksud saya, bila kamu pump minyak waktu pagi atau waktu malam, ada kawan Tuan Justin yang kata masa hujan pergi pump bagus. Ini saya tak pasti, saya tak berani kata. Ini satu daripada tips saya ya. Okey, tip nombor 2 yang saya pasti ialah, pastikan tayar kamu ada optimum punya angin, jangan kurang.
Lebih tak apa, lebih dia akan bounce macam ni aja, tak shock pakailah, tak selesa kereta. Tapi jangan kurang. Kurang, nombor 1 minyak lebih, nombor 2 tayar haus lebih cepat. Ya, pastikan kamu cek tayar angin tayar anda setiap 1 bulan sekali lah, paling kurang sekali. Oh, ini tip daripada Tuan Muhammad Faris. Nak save minyak, start enjin kereta biar 5 minit, off, ambil helmet. Pandai tu. Okey. Tapi kena beli motor dulu, mahal tu. Kan lebih mahal. Motor dah berapa tu? Lagi ada kereta, lagi kena maintain motor. Alamak, pokai lah saya. Lama betul Tuan Faris ni. Bagus. Okey, tadi dia kata tip nombor 3, perlahankan kereta dan ikutkan pandu mengikutkan had. Bukan saja dia akan tahap speed yang paling optimal ya dalam 100 km sejam lah. Bukan saja membahayakan kalau kamu pandu lebih laju. Nombor 2 pun macam saya kena speed trap. Mahal tu, satu kali berapa ratus tu. 1 tahun saya kena 8. Itu duit dah keluar. Ya. Ada sebabnya kenapa ada hard speed tu. Kereta memakan minyak. Okay? Itu untuk nombor 3. Tip nombor 4 ialah ini saya tak cakap dia tadi. Tip nombor 4 saya tak ada cakap. Untuk orang yang memang hardcore nak save minyak, elakkan menggunakan aircon. Aircon memang guna banyak minyak. Minyak yang digunakan di dalam tangki anda juga digunakan untuk menjanakan aircon di dalam kereta. Oh, ni saya tak share ni. Saya terskip satu ya, aircon. Jika kamu boleh tahan panas tak buka tingkap, tadi saya ada share tadi, actually tip nombor 5 ya jelah buka tingkap. Kalau tak buka aircon, kebanyakan orang akan buka cermin sebelah. Ya, tapi itu sudah kontra ni. Sini tak buka aircon, sini buka cermin, ini sudah lawan ni. Lagi makan minyak samalah. Tapi kamu boleh buka daripada dalam je lah. Sekiranya dalam jangan gunakan aircon. Kalau untuk hardcore yang nak save minyak, aircon sebenarnya guna sangat-sangat banyak minyak. Okey, saya pause kejap untuk soalan Tuan Zulkif. Salam sejahtera Tuan penceramah. Saya tak pernah jadi penceramah Tuan. Okey, tak apa. Kita sekian apa yang lebih reliable, yang lebih dipercaya untuk 20,000 ke bawah. Cuba Tuan listkan. Terima kasih. Selalunya dalam bajet 20,000 kereta tempatan lah, kereta motor Pro 2. Seperti yang saya share hari Selasa, kebanyakan format kereta paling kegemaran format ialah Myvi. Jangan kecam ya, owner Myvi memang ada kebenaran kenapa Myvi ada banyak di jalan. Foreman pun recommend untuk membeli Myvi. Lain-lain okey lah, kereta tempatan memang okey. Kalau kereta bukan tempatan, takut pula tahun dia lama sangat macam kereta Vios. Tapi lama, tahun 2000 berapa? 2004, 2005 boleh dapat ke? Tak banyak lah actually. Kebanyakan kereta tempatan lah. Saya tak recommend untuk kereta Continental semua, saya tak recommend lah. Baru saja semalam ada soalan tentang Peugeot. Kesian perempuan tu, dia beli kereta Peugeot tu, dia kata mileage dia 60,000, tapi dia tak berhenti repair kereta tu. Dia tanya saya apa saya buat, adakah nasihat baik untuk jual kereta dan beli kereta baru? Saya kata kalau kereta tu dah lah bagi kamu banyak masalah, sila cepat-cepat jual. Ya. Ya. Hello Tuan Khalid. Ini soalan daripada Tuan Justin Utam. Selamat malam bos. Selamat malam. Hak pun saya selamat malam. Saiz tayar pun mempengaruhi penggunaan minyak. Ya, betul. Kamu kena jangan besar sangatlah. Kerana lagi besar rim besar, rim pun berat tau, tayar pun berat. So sebenarnya dia perlu ikutkan kereta tu, tengok mana satu tayar yang sesuai. Jangan besar sangat. Dia besar sangat semua berat. Lagi besar lagi berat. Nanti saya akan share lagi keberatan sebenarnya juga mempengaruhi penggunaan minyak. Ya. Okey, tadi sudah cakap sampai nombor 4 yang saya lupa share tadi. Hawa dingin aircon menggunakan sangat-sangat banyak minyak. Kalau kamu boleh tahan,
tutup aircon, buka bukan aircon lah, dia ada satu switch yang dia ambil angin daripada luar, boleh tekan itu untuk circulate air di dalam kereta. Tapi jangan buka tingkap pula. Kalau kamu tutup aircon buka tingkap, tak jadilah. Kerana buka tingkap itu ialah tip nombor 5, juga akan makan minyak kerana macam saya kata tadi, aerodinamik kereta. Ya, angin datang dia akan elakkan kereta anda. Tapi kalau kamu buka tingkap di sini, dia akan masuk dalam, kereta akan lebih berat, kegunaan minyak lebih. Tengah saya kena light dengan love tu. Okey, itu nombor 5. Nombor 6, kurangkan bebanan pada kereta anda. Letaklah pasu, letaklah apa lagi kamu letak di dalam kereta. Letaklah troli. 10 tahun letak kasut atau banyak-banyak barang di dalam kereta. Lagi berat kereta, lagi banyak minyak yang digunakan. Kalau boleh, sekarang lepas sesi saya ini, 9.30 lepas sesi saya ni, lepas sesi saya, buka bonet, buka semua, tengok apa barang yang tidak perlu digunakan dalam kereta, sila letak. Kamu tahu ke, tengok kereta Jepun, kenapa spare tire dia begitu kecil? Minyak, save minyak. Bukan kerana diorang okeylah, cost untuk diorang untuk tayar kecil kita panggil donat. Kan ada, kalau tayar tu bocor, orang gunakan tayar kecil kan. Actually tayar kecil tu akan jimatkan minyak. Selalunya kereta-kereta Continental dia akan bagi kereta size original lah. Tapi keberatan tu akan, kenapa kereta Jepun sangat save minyak, itu sikit-sikit punya hal punya tayar, spare tayar punya hal donat tu juga akan savekan minyak juga. Ya. So tip nombor 6, macam saya kata tadi, kurangkan bebanan pada kereta anda. Apa barang yang tidak perlu digunakan, buang. Ya, jangan letak dalam kereta. Bukan kerana mungkin saya akan gunakan ke, mungkin jangannya buku-buku yang tebal, batu-batu yang dalam kereta tu jangan letak dalam. Pastikan kamu buka, tengok apa yang tak perlu, sila jangan letak kereta. Kerana dia bergerak, dia perlukan sikit saja. Tambah ni di dalam kereta, ni dalam kereta, ada botol dalam kereta, ada ini dalam kereta, ada ini dalam kereta. Ini campur ni, ini campur ini, campur keberatan ini, campur keberatan ini. Berapa banyak dia nak guna kereta? Kereta dia nak jalan, tak berat dah. Bayangkan ni kereta, ya. Tambahlah kamu. Tambahlah barang-barang kamu ni. Tak berapa berat dia nak jalan. Mestilah bayangkan, kan dah ringan, kereta lebih senang nak jalan. Dia akan kena, orang kata FC dia, fuel consumption dia 15 sen per liter. Kenapa sekarang sudah 20 sen? Ceklah kereta kamu ada apa di dalam tu. Kasut-kasut bola. Tiap-tiap minggu saya nak tendang bola, saya letak di dalam. Cuba, kalau berat sangat lah, kalau ringan tak apalah, plastik bag tu tak apalah. Yang berat tu, cuba cek balik. Audit balik kereta anda. Kalau berat sangat, atau macam ni yang berat sangat, jangan letak di dalam kereta. Bila perlu baru guna, sudah guna, jangan letak dalam kereta. Dia perlu bergerak, dia kena tambah keberatan ini untuk bawa kereta tu. Campur lagi keberatan anda. Anda pun sudah berat, campur tu dah sangat-sangat berat. Ya, itu tip nombor 6. Ini sangat. Tuan Noel tanya tentang Innova, berapa tahun angin paling bagus? Tuan boleh di kedai, di pam angin sana, cuba cek, saya tak berapa tahu berapa PSI dia. Di pam angin sana ada satu chart sana. Tengok sisi kamu, dia akan tulis berapa angin yang perlu diisikan. Setiap kereta tak sama ya. Pulang kepada sisi, dia ada sisi 1000 sampai 1003 sampai 2000 cc, tak sama ya. So chart tu saya tak ada. Nanti saya tengok. Saya tengok boleh dapat check ke di sini. How much air to fuel. Saya rasa saya tak ada info itulah. Okey, baik, saya tak akan check lah nanti. Okey, Tuan Noel, mohon pergi ke chart di tempat pam angin tu, sana ada tulis sisi berapa, angin perlu berapa. Dia ada tulis di sana. Setiap kereta tak sama, saya tak hafal. Tak apa Tuan Noel, boleh tengok balik saya punya sesi nanti. Boleh repeat, nanti saya postkan. Okey, tadi saya sudah bincangkan
Nombor berapa sekarang ya? Nombor 4, nombor 5, nombor 6. Nombor 6, kurangkan beban dalam kereta, buangkan apa yang tidak perlu. Nombor 7, jangan biarkan kereta idle ya. Ada yang selalu suka tidur dalam kereta, startkan enjin, jangan tutup. Satu, actually berbahaya kalau tidur dalam kereta. Ada banyak kes yang orang lemas di dalam ya. Kamu yang keluar daripada hidung kamu ialah karbon dioksida. Kamu sudah hirup semua oksigen, dalam semua karbon dioksida ini karbon dioksida poisoning. Saya rasa begitulah. Kena balik kepada sekolah untuk faham, untuk fikirkan apa tu ya. Jangan tidur dalam kereta. Kalau nak tidur, saya suka tidur dalam kereta ya. Kerana itulah kan ada katil tu. Apa yang saya buat ialah cermin tu saya akan kurangkan sikit, turunkan sikit 4 side untuk so ada angin yang keluar masuk ya. Tidur dalam kereta sangat berbahaya, boleh maut boleh mendatangkan maut ya. Tuan Khalid Aziz, ini soalan ke? Di B pillar ada tulis berapa PSI angin. Setahu saya kalau di kedai minyak sana, bila kamu pump di sana ada satu chart berapa kamu perlu isi. Ikut kepada sisi kereta kamu untuk berapa kamu perlu isi ya. Okey. Tip nombor 7 ialah jangan biarkan kereta anda idle ya. Kalau jangan startkan kereta lepas tu bagi dia jalan. Kalau boleh tutupkan, kerana idle kereta yang tengah idle dia semua tengah jalan. So minyak pun tengah jalan. Ada yang kata bila traffic jam perlu tutupkan enjin dan startkan balik. Tip ini saya pun tak berapa pasti, kerana kamu tunggu berapa lama aja, kena stop, kena start, kan dia akan makan bateri, jangka hayat bateri akan lebih kurang. Saya pun tak berapa pasti tip ni, tapi setahu saya kalau lama 5 minit 10 minit yang kamu buka, baik tutup saja, itu akan makan minyak. Oh, okey. Terima kasih Tuan Khalid, itu respon untuk B pillar. Oh, maksudnya di dalam kereta tu ada tulis ya, di dalam pillar tu. Ya, ini Tuan Khalid jawab Tuan Noel tentang PSI angin kereta Innova dia. Tuan Khalid jawab di dalam kereta tu, saya rasa ada tulis. Dia kata di B pillar, saya tak tahu mana di B pillar. Okey, tip nombor 7, jangan biarkan kereta idle. Jangan startkan kereta begitu aja. Kalau kamu nak di dalam kereta dalam lebih daripada 5-10 minit, baik tutup. Kalau kamu nak jimat minyak lah. Kalau kamu orang kaya tak perlu. Okey, tip nombor 8. Ini kan sama dengan nombor 7. Tak apa. Adalah lebih ekonomik dan efisien sekiranya anda mematikan enjin anda dan hidupkan kembali daripada membiarkan idle selama 2 minit. Ini saya tak berapa pasti tentang tip ni ya. Ada yang kata tip 8 sebenarnya cakap tentang traffic jam, jangan bagi dia enjin start, jangan biarkan enjin hidup, tutupkan enjin dulu. Itu saya tak berapa pasti berapa, 2 minit aja. Dia kata kalau lebih daripada 2 minit baik tutup dan start semula. Itu tip nombor 8. Ini nombor 9 kan sama. Nombor 9, buangkan barang yang tidak diperlukan. Ini dah repeat dah. Hanya menambah berat. Ini ya. Okey. Ini ada sedikit technical specs ya. Setiap berat 45 kg extra akan menggunakan bahan bakar sebanyak 1%. So dia akan gunakan lebih banyak lah. So ini sudah repeat dengan tip nombor 6, kurangkan bebanan kepada kereta ya. Okey tuan-puan, kalau anda ada apa-apa lain-lain tip untuk jimatkan minyak, boleh juga share atau boleh komen juga. Atau anda ada apa-apa lain soalan pun boleh. Sesi saya ada lagi 6 minit. Saya pun dah nak habis actually. Mungkin saya boleh sharekan lagi satu tip yang tidak di-listkan dalam list ini, ialah tentang RON 95 dengan RON 97. Seperti yang saya share tempoh hari,
Kalau kereta anda bersisi lebih daripada 2000 cc, cuba gunakan RON 97 untuk kereta performance lah. Kereta sport, kereta cc besar, kereta cc 3.0, sorry ada WhatsApp. cc 3.0, 3.5, cuba gunakan RON 97. Dengan abang ipar saya guna minyak RON 97, dia kata lebih jimat kegunaan minyak dia. Dia kata sejak dia guna RON 97, dia kurang pergi stesen minyak. Dia kata perbezaan dia antara RON 97 tak berapa banyak, tapi dia rasa kereta dia lebih jimat minyak kerana guna RON 97. Itu untuk kereta lebih daripada 2000 cc ya. Okey, saya balik repeat tip-tip saya. Ada yang repeat, saya pun tidak pasti kenapa. Okey, tip nombor 1 yang saya tak pasti sendiri, kalau kamu tahu, kamu boleh beritahu saya, ialah beli petrol apabila cuaca tak begitu panas. Dengan kata, kalau panas sangat, tidak begitu padat. Saya rasa tak begitu padat. Minyak akan guna lebih banyak pada cuaca yang panas. Tak pasti. Okey, nombor 2, yang lain-lain saya pastilah. Tip nombor 2 ialah pastikan kamu cek tayar angin. Selalu sangat simple dia punya tip. Kalau kamu Shell dulu kan ada satu campaign berapa save minyak kereta dia. Sebenarnya kereta jalan sangat-sangat slow, dan dia ada satu tip kata angin. Dia perlukan angin, dia patut optimum angin di dalam kereta. Macam saya kata tempoh hari, kalau banyak sangat tak berapa masalah kerana cuma tak selesa kereta tu dia akan bouncy. Kalau banyak sangat lah. Kalau kurang sangat saja yang masalah tu. Kurang sangat, 2 masalah. Nombor 1, minyak akan guna lebih. Nombor 2 ialah tayar dia akan cepat haus kerana permukaan lebih expose kepada jalan raya. Okey, tip nombor 3, jangan need for speed, slow. Kalau cepat laju sangat, sini ada satu statistik, kalau kamu pandu lebih laju daripada 110 km sejam, dia akan menggunakan lebih petrol 20%. Ya, optimal speed untuk kereta dalam 90 sampai 100 km. Itu akan jimat minyak lah. Okey, nombor 4 ialah akan menggunakan aircon jika boleh. Kalau kamu boleh tahan, gunakan yang circulate di dalam. Dia ada satu button yang ambil angin daripada luar. Ya, jangan buka tingkap. Ya. Nombor 5, jangan memandu dengan cermin berbuka. Dia aerodinamik dia, angin tu akan masuk dari dalam kereta, menghasilkan aerodinamik kereta dia akan kurang, so kereta akan lebih guna minyak. Nombor 6, ini sama dengan tip nombor 9 sebenarnya, kurangkan bebanan pada kereta. Jangan letak apa-apa yang macam kereta macam storeroom lah. Tak tahu apa yang kamu nak. Tiap-tiap minggu kalau boleh, hari Ahad ke, bukalah bonet, buka dalam kereta, apa yang kamu store di dalam tu. Ya, lagi berat kereta tu lagi banyaklah kegunaan minyak. Nombor 7 pun sama dengan nombor 8 tip saya. Jangan biarkan kereta anda idle. Ya, kamu boleh tidur di dalam. Jaga diri, jangan tidur. Kalau kamu punya cermin tak turunkan sedikit untuk angin daripada luar masuk ya. Tidur dalam kereta sebenarnya sangat bahaya. Boleh mendatangkan maut kecuali. Kalau kereta kamu idle, tak ada jalan, cuma start engine aja, dia akan makan banyak minyak. Itu pasal kenapa orang yang sering jalan jauh, kamu akan perasan, kenapa kereta saya lebih kurang sedikit guna minyak, kerana kita orang di bandar selalu start stop. Dia akan guna banyak minyak. Pemanduan di bandar raya akan guna lebih minyak daripada orang yang sering jalan long distance. Itulah sebabnya idle. Ini dia ada ikat dengan tip nombor 8 yang actually repeat, adalah lebih economical dan efficient. Bila kamu di traffic jam, untuk tutup enjin lepas tu start semula. Ini saya tak berapa pasti kerana saya rasa kalau kamu stop enjin, tutup dia, jangka hayat bateri pun kurang jugalah. Tapi memang guna lebih banyak minyak. Kalau orang bandar yang selalu memandu, ada traffic jam, kamu stop, kamu start, ya betul, akan lebih makan minyak.
nombor 9 sudah ceritakan, jangan bebankan kereta anda dengan lebih banyak barang lah. Okey, itulah sharing saya hari ini. Pun dah tamat. Jika anda suka ataupun ada komen, ada macam mana saya boleh membaikikan saya punya sharing, boleh sharekan di bawah, di komen di bawah. Jika anda ingin saya share perkongsian saya ini pada masa lain juga bolehlah komen saya. Ataupun kalau kamu rasa tempat saya ini tak sesuai, lampu-lampu gelap sangat, juga boleh komen. Selepas sesi saya ini, jika anda ada apa-apa soalan, saya akan jawabkan soalan anda. Komen di bawah sana, saya masih akan jawab. Jangan takut, saya tak lari. Sesi saya yang seterusnya ialah Khamis ini, waktu pukul 9 lah. Saya rasa lebih santai sikit. Saya pun baru makan, baru mandi. Lupa pula ada mandi. Baru mandi. Waktu malam lebih sesuai untuk saya lah. Kalau tidak, bos akan panggil saya buat kerja masa waktu kerja. So saya daripada hari ini saya akan share waktu malam lah. Jika anda nak saya share weekend ke, mintalah komen. Nanti saya tanya bini, boleh ke? Nanti dia marah, Sabtu perlu kerja lagi ke? Okay, minta komennya. Okey, sehingga sesi saya yang seterusnya ialah hari Khamis dalam jam pukul 9 di tempat yang sama. Jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi tontonin saya. Okey, bye-bye.